Dua penyakitnya adalah pertama nafsu, dan yang keduanya tak yakin. Nafsu apa? Nafsu dia nak itu nak ini, kan? Manakala yang tak yakin ni maksud apa? Dia tak yakin ada hari akhirat ni. Dia tahu dengar tapi dia tak yakin. Dia macam, ya ke? Betul ke macam tu? Betul ke neraka macam ni? Betul ke? Dia tak yakin. Betul ke dunia kita lepas ni macam ni? Betul ke dalam kubur nanti macam tu? Mungkin tak yakin. Maka cara nak mengatasinya pertama jihad. Nafsu kena lawat. Kena tengah pakai baju. Pergi mana tu bang Haji? Nak pergi surau lah, nak pergi masjid. Kata malam ni janji nak pergi makan sama-sama. Nampak? Ilah, besok lagi masjid, tak jadi pergi. Nafsu habis. Anak kata, abah kata nak pergi pasar malam malam ni. Dia tak, iyalah pergi pasar malam. Tak apalah, besok je lah pergi masjid. Jom pergi pasar malam. Tak pergi di masjid sebab nak pergi pasar malam. Nafsu anak-anak tadi kacau. Nampak? Keinginan dia. Tapi kena jihad. Jihad macam mana? Pergi mana Abang Haji? Nak pergi masjid. Abang kata nak makan sama malam ni. Alah, kejap pergi masjid. Kalau nampak kalau imam sabar tu sekarang, biar abang jadi imam. Cepat sikit habis. Contoh, imam sabar kalau jadi imam lambat habis. Imam sabar namanya. Allahu Akbar. Tu sabar nama dia. Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dalam pagi yang berbahagia ini, dalam kuliah bulanan kita bagi menyambung kitab Kasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Penenang Jiwa. Kitab ni nama Penenang Jiwa sebab dia simple je. Dia tak panjang sangat, tapi dengar tu banyaklah apa kabaran-kabaran baik, kan, untuk hati kita tenang mudah-mudahan. Hari ini tajuknya bab 5, memerangi nafsu dan syaitan. Memerangi nafsu dan syaitan. Kalau kita tengok dunia hari ini dah pelik-pelik, kan? Pelik-pelik sebab apa? Salah satunya sebab mengikut nafsu. Mengikut nafsu. Syaitan tu dah tentu-tentulah. Nafsu ni ada nafsu yang mendorong kita ke arah kebaikan, tapi banyak kalau kita mengikutnya kepada ke arah keburukan tu lagi dahsyat lah, kan. Ada orang nafsu makan, kan. Ada orang nafsu tidur pun ada, kan. Tapi nafsu yang mengajak kita buat benda-benda tak baik tu, yang itu yang paling sebab benda yang pelik-pelik orang boleh buat, kan. Benda-benda yang pelik-pelik disebabkan oleh nafsu, kan. Nakkan harta, berebut tamak harta tu, ikut hawa dan nafsu dia sampai sanggup buang saudara. Macam tu. Kadang-kadang maknya pun dibuangnya. Yang berlaku, saya pergi kat Darul Fikrah tu, kat satu pusat jagaan orang tua-tua ni, macam mana menantu nak berniaga, anaknya mujuk mak dia, tolonglah mak, abang nak berniaga, dia kata, tapi kena cagakan rumah ni atas nama dia, boleh tak, dia kata. Jadi sayang anak punya pasal, mak ni sanggup buat macam-macam. Bolehlah, kesian kau nak berniaga. Untuk suami menantu dia tukar nama, baru belum lagi berniaga, baru nak berniaga, tukar nama dah diletaknya mak tu kat mahun tua. Bayangkan tu. Bukan kata cerita rekaan, ingat drama ke tak, memang realiti. Saya jumpa kes tu, kan. Sebab kan nafsu, kan, nafsu, keinginan. Dia rasa susah, kan. Orang tua tu ada susah, dah dapat apa dia nak, nafsu dia, bisik lah. Dia dah tak penting lah, apa lagi kau nak bela-bela lagi orang tua ni, kat macam tu, kan. Jadi pun buat. Jadi sudah semestinya orang berakal memerangi keinginan nafsu dengan berlapar. Hanya lapar dapat menundukkan musuh-musuh Allah. Nampak? Nafsu ni nak kalahkan dia dengan lapar, bukan dengan benda lain. Itu sebabnya kalau kata Nabi suruh kahwin, kan, Nabi suruh kahwin, kalau tak mampu kahwin, Nabi suruh puasa. Nabi kata, kan. Kenapa? Sebab nafsu tu boleh dikawal dengan lapar sepatutnya. Tapi tengok bulan Ramadan lagi teruk orang makan, kan. Buka puasa tu dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Pelik tak pelik, kan. Itu sebabnya dia buat cabaran weight challenge, kan.
Cabaran berat badan dia buat. Timbangan yang pertama pada hari pertama puasa. Dia timbang dulu hari pertama. Jadi hadiah akan mula dikira pada 15 Ramadan. 15 Ramadan tengok siapa yang berat badan paling banyak sekali turun. Dan hadiah grand prize dia seminggu selepas Syawal. Masa tu yang terbalik jarum tu. Sebab makan dah tak ingat dunia dah. Tapi ada orang bulan puasa beli makanan, bukan makan, beli makanan tu lagi teruk dah. Nasib baik Allah bagi jari 10 je. Sangkut semua ni. Tak tahu dah penuh dah. Suruh anak pula. Strategi bulan puasa. Sudahnya membazir, buang. Tergelak setan ni. Berjaya aku. Dia buang tu seronok. Kena kencing je. Kena kencing setan yang makanan-makanan yang dibuang. Kan? Lepas tu ada juga yang makan. Sebab dah rugi tu makan juga. Makan sebanyak-banyaknya. Sebelum buka, lepas buka makan. Lepas main maghrib tu makan lagi. Sebelum pergi tarawih. Pergi tarawih, balik tarawih makan lagi. Lepas tu bermenung. Amat banyaklah orang kena sakit perut, tak boleh tidur. Sapu. Sahur dah tak boleh makan. Kan? Berjaya lagi setan. Sebab apa? Sebab dia tak payah bangun sahur. Nampak kan? Sebab dia terlalu kenyang. Kan? Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya syaitan itu menjalar dalam tubuh manusia bagaikan aliran darah, maka bendunglah aliran itu dengan lapar. Itu sebab kita kena puasa. Kan? Puasa kontrol, puasa sunat, ikut Nabi. Antara puasa sunat Isnin Khamis, Nabi paling suka sekali puasa pada hari Isnin, sebab itu hari kelahiran Nabi. Kan? Maknanya tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Kalau mampu buat Isnin Khamis lagi bagus. Kan? Sebenarnya dapat kontrol. Dalam banyak-banyak puasa, puasa orang Islam yang paling gentleman sekali. Orang Islam puasa langsung tak boleh makan, tak boleh minum sampailah pada waktu maghrib. Kan? Ada setengah fahaman tu dia puasa tapi boleh minum air. Apa bodoh puasa macam tu. Tak tahulah dia nipu siapa. Kan? Yang seorang tu boleh puasa, dia punya puasa dia tak boleh makan daging. Yang lain boleh, semua ditalan dia. Ada orang tu puasa tiba-tiba tak boleh makan benda-benda yang berdarah pula. Benda berdarah tak boleh, sayur boleh. Tu orang Negeri Sembilan panggil ceneke. Orang Perak sebut mengelat. Kan? Ada dengan berdaah. Kan? Jadi itulah tu. Kan? Tak tahulah dia tipu siapa. Dia tu puasa betul-betul puasa. Rehat betul anggota tubuh badan kita. Puasa mata, puasa hidung, puasa telinga, puasa mulut, puasa perut. Semua puasa. Puasa tangan, puasa kaki. Macam mana nak puasa kaki lah? Kaki tak melangkah ke tempat-tempat yang baik, ke tempat yang tak baik. Tangan tak buat benda-benda tak baik. Hidung bau benda-benda yang baik. Ni kejap-kejap buka peta ais, kejap-kejap buka peta ais. Nak dihidung segala apa makanan ada dalam tu. Sampai berbuka ke. Tu panggil budak-budak sekolah lah tu. Kan? Telinga tak dengar dia benda-benda yang lara, benda-benda yang tak baik. Macam tu sekali. Kan? Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia adalah syahwat perut. Sebab itulah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Darul Baqa ke Darul Fana. Allah telah melarang keduanya memakan buah pohon khuldi itu, namun mereka tidak tahan membendung keinginannya sehingga memakannya. Maka terbukalah kain yang menutupi badan keduanya, dan pada dasarnya perutlah sebagai sumber segala syahwat. Tengok, perutlah sumber segala syahwat. Perut ni nak makan harta. Anak yatimnya pun sanggup makan. Perut ni nak juga sebab nampak banyak. Ambil aje lah. Kan, bukan selalu kata kan. Nampak? Ambil je lah. Ingat tak kisah Nabi Isa dengan sahabat dia tu? Sahabat tu dia kata, wahai Isa, boleh tak aku nak ikut kau musafir, wahai Isa? Nabi Isa kata, boleh dengan satu syarat. Sanggup tak kau susah sama-sama, senang sama-sama? Tu je syarat dia. Sanggup wahai Nabi Isa? Sanggup. Aku sanggup. Jadi berikutlah. Dalam bekalan tu, perjalanan bawalah 3 keping roti. Faham roti? Roti maksudnya orang Perak sebut bread. Roti. Berjalanlah, jalan-jalan, berhentilah kat satu tempat dekat pohon. Kita berehat dekat sini. Aku nak pergi ke kampung tu sekejap. Kau nak makan, kau makanlah dulu.
Dia pun buka lah bekas tu, ada 3 keping roti. Dia pun makan nasi keping, ada 2 keping lagi roti ni. Dia rasa geram pula, sedap pula roti ni. Tak apalah, Isa ni makan tak banyak dah, dia kata. Dia fikir macam tu. Kalau aku makan benda tak perasan ni. Dia pun ambil lagi sekeping. Dia tinggal sekeping je untuk Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ni memang Allah Ta'ala gerakkan hati dia. Bila sampai balik, Nabi Isa tengok dalam bekas tu tinggal 1 keping je roti tu. Nabi Isa pun makan. Nabi Isa tanya, mana lagi sekeping? Bukan ada 3 keping roti ni. Dia bila dia makan 2 keping, maknanya dia tak dapat lah susah sama-sama, senang sama-sama. Dia dah gagal ujian yang pertama. Kau makan roti ni? Tak mengaku pula. Kau makan roti ni? Tak, aku tak makan roti ni. Tak, dia kata. Aku makan 1 je aku punya, menipu dia. Nabi Isa kata, tak apalah. Kita teruskan perjalanan. Terus perjalanan, terus serempak dengan seekor biawak dhab. Mengelumpur mati biawak dhab tu. Biawak padang pasir, dhab. Kesian binatang ni, mati dah, dia kata. Kemudian Nabi Isa kan ada salah satu mukjizat, dia dapat menghidupkan dia mati. Dia baca doa, dia gosok-gosok kepala dhab ni, mengelumpur, hidup balik dhab tu. Hui, hidup lagi dia. Nabi Isa tanya, heran ke kau? Heran lah, dah mati hidup balik. Ini tak ada apa-apa ni. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku. Nabi Isa kata, betul tak kau makan roti tu? Tak, mana ada, bukan aku. Tak mengaku lagi. Sambung perjalanan, jumpalah sebatang sungai. Kita nak kena menyeberang sungai ni. Macam mana wahai Isa kita nak menyeberang? Perahu sampan tak ada ni. Tak apa, kau ikut cakap aku. Dia hentaknya tongkat tu, Bismillahirrahmanirrahim, ikut aku. Berjalan atas air sungai tu sampai seberang. Hui, dia kata, kenapa? Heran kau? Heran lah, boleh jalan atas air. Itu tak ada apa-apa tu, jalan atas air. Yang paling heran orang makan roti tapi tak ngaku tu. Engkau makan roti tu kan? Tak mengaku. Tengok. Kemudian jalan sekali ni terserempak dengan 3 buntil, 3 guni emas. 3 guni emas. Hui, emas. Lepas tu Nabi Isa tanya, macam mana kita nak bagi ni? Kita bagi 2 lah. Nabi Isa kata jangan. Habis macam mana? Kita bagi 3. Macam mana pula? Engkau ambil 1, aku ambil 1. 1 lagi, kita bagi orang makan roti 1 lagi. Langsung akulah yang makan roti tu, dia tu. Sebab nak kan emas, nafsu, nampak? Nafsu, kalah dia. Kemudian Nabi Isa kata, macam ni lah. Kalau kau nak ambil emas ni, ambil lah. Aku tak nak. Sebab emas ni akan melambatkan perjalanan aku. Sekarang kau nak ikut aku ke kau nak emas ni? Aku nak emas. Habislah, gagal lah dia. Nabi Isa pun berlalu. Cerita tu tidak tamat di situ. Dia bersambung dengan kisah bila Nabi Isa lalu berselisih dengan 2 penyamun. 2 penyamun memang menuju kepada 3 buntil emas tadi. Bila nampak ada seorang tadi, yang sahabat tadi tu, yang tengah nak ambil 3 emas tu tadi, dia baru nak bunding dengan penyamun, tak sempat. Kena bunuh dengan penyamun ni, mati. Yang penyamun ni pula, macam mana kita nak bawa ni? Berat ni, kita kena tenaga ni. Macam ni, aku jaga emas ni, kau pergi cari makanan. Seorang jaga, penyamun yang seorang ni jaga. Yang tadi dah mati. Yang penyamun ni pergilah cari makanan, roti dekat pekan. Dalam kepala yang tengah mikir ni, banyak emas tu tadi. Kalau aku ambil seorang kaya aku, kata. Maka dia racun dengan siap-siap roti tu daripada pekan. Dia racun dengan roti tu. Yang menjaga emas tu pula, banyak emas ni, kalau aku makan seorang banyak ni. Kejap lagi dia lalu kan, aku bunuh daripada belakang ni, untung aku. Biar aku seorang aja makan emas ni. Lalulah kawan tu bawa roti pada pekan, dia menyuruk balik pokok. Daripada ni atas kuda tu, dia tikam daripada belakang, jatuh mati. Berterabuh roti tu tadi. Dia pun kutip roti tu, dia pun makan. Sudah semua mati situ. Dan Nabi Isa datang balik pada ketiga-tiga mayat tu. Nabi tanya, adakah kalian bahagia? Tu soalan dia tanya. Dalam hidup jangan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Semua sebab nafsu. Sebab nafsu tu, berbunuh-bunuhan. Benda tu berlaku dalam realiti masyarakat hari ni. Sanggup buang mak, sanggup buang saudara, sanggup buang adik-beradik. Punca duit, nafsu.
Akhirnya bila dah tua, dah tak terdaya, baru nak cari balik adik-beradik kita ni. Adik-beradik janganlah bergaduh, duit ni kau buat mati, baru sedar. Yang kawan tu dah lama sakit hati dah, kena buang. Saya tak pernah buang abang yang buang saya dulu. Dia cakap, tak ada kena setepek kena. Kan? Nampak macam mana? Itu mujur boleh baik balik, kalau tak boleh baik macam mana? Itulah masalah dia, rugi hanya disebabkan oleh nafsu. Kemudian sebahagian ulama ada menyatakan, barang siapa telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba syahwatnya. Ia merengkok dalam penjara kegilaannya dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, berarti dia telah menanam pohon penyesalan dalam hatinya. Kalau siapa yang melayan tu, bekerja dia sedang menanam pohon penyesalan, makna dia wajib menyesal. Kalau dia mengejar benda tu, dia akan menyesal. Contohlah kan kita kerja kekayaan sampai tak tidur malam, bekerja sampai apa. Tu sebab saya tanya, kaya ni berapa baru kaya? Mak cuba fikirlah, berapa baru kaya? Tu cakap berapa baru kaya? Sekarang ni pension dapat 500-600 ribu, orang cakap banyak, kena BSP tu banyak dah tu 500 ribu. Tapi tiba-tiba cakap tu je yang adanya. Nampak? Tu je yang ada, dia kata. Tinggal 300. Tahun depan tinggal 200. Pergi berjalan-jalan dah tinggal 100. Dah mula duduk rumah, duit dah tinggal itu je, dia kata. Kan? Maknanya nak beritahu berapa baru kaya. Ada orang tu duit dalam bank 10 juta, kerja sampai tak balik rumah. Dalam bank dah ada 10 juta. Macam mana tu? Berapa baru kaya? Kan? Tu yang Nabi sebut. Anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kaya tu berapa? Tu sebab orang dulu-dulu duit apa pun tak ada. Sofa pun tak ada, tikar mengkuang tu lah. Tikar mengkuang baru. Tikar baru nampak. Makan bergulung, tikar tu buka, makan dengan ramai, dah habis kibas. Itulah harta yang ada. Lepas tu kau canggih sikit, kalau renovate rumah, dia buat tempat gobok, tempat letak garam, letak apa semua mangkuk tu lah. Kan? Tak payah apa? Tak payah lagi dah apa. Macam sekarang ada kitchen cabinet. Dulu itulah kabinet kan, mesti ada melengkung. Kalau kita daripada luar rumah nampak melengkung sikit, tu tempat disimpan garam, simpan apa, periuk apa semua letak situ. Kan? Ya Allah, rindu betul lah suasana tu kan. Kan? Tiup tu, hitam muka. Kan? Tapi dia punya sadap lah masak kan. Dekat dapur kayu api ni, tak boleh lawan lah. Kan? Iya. Gulai. Orang malam tadi saya makan dekat apa? Saya makan dekat Pantai Remis. Malam tadi camah kat Pantai Remis. Malam tadi tajuk yang paling seronok sekali, peranan sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa. Tak pernah lama saya tak dapat tajuk tu. Menangis makcik-makcik tu dengan tajuk tu malam tadi. Kan, tak tahulah sebab diri kau memikir anak dia, kau tak tahulah. Mana malam tadi. Jadi dia kata, Ustaz, malam ni Ustaz, lauk yang Ustaz takkan dapat lupakan, iaitu lauk kari kepala ikan. Masalah Samsul Debat tak makan kari, itu orang tak tahu. Makan lah, tapi saya tak adalah beria sangat saya makan. Orang Negeri Sembilan ni kalau gulai kuning. Aku dengar gulai, malam ni gulai, alhamdulillah, tengok kari. Orang utara kalau gulai ni kari kan. Negeri Sembilan gulai masak lemak cili api kuning. Cuba buat masak lemak cili api tu sardin. Pernah tak buat? Masak lemak cili api sardin, ambil isi dia tu, letak belimbing buluh tu, letak dengan kontang. Betul. Buat pekat-pekat sikit. Iya, itulah lauk kalau mak saya buat, itulah sedap betul. Sampai ke siku nyilat nak sedap. Ya, sampai baru terbaru bagi resepi baru ni, balik kau buat. Kan? Itulah dia. Orang tu cakap, orang dulu-dulu apa pun tak ada, tapi apa? Cukup. Pada dia cukup, bukannya mewah, cukup. Rupanya Nabi dah sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi dah sebut. Itu yang tak cukup, cari lagi. Tak cukup, cari lagi. Kan?
Ya alhamdulillah, tak adalah banyak sangat. Adalah kereta tu walaupun kereta kecil bolehlah share 4 orang pergi kuliah sesama. Cukup. Lepas ni sekarang berhenti minum. Cukup. Balik tersandar, konyang makan. Kan? Kuliah sejam, makan 2 jam. Kan? Lepas tu tanya, besok kuliah kat mana lagi? Dia katakan. Fikir dah kan. Betul ni cerita, maknanya cukup. Hati pun senang kan. Balik sekarang dah halang-halang kat kedai makan, bungkuslah lauk untuk kekanda kat rumah kan. Kita panaskan pun dia janji lauk ada. Orang lelaki ni janji dah makan, dia okey je. Kadang bukan kisah sangat kan. Iya, masak pun satu hal kan. Terupur-terupur dah lain pula, lari pula rasa kan. Balik siap-siap. Contoh, yang penting cukup bahagia. Orang dulu-dulu tu rahsia dia. Mana dia kisah tu sebab mak tu kan sampai tua pun tak nak duduk rumah anak dia, walaupun rumah anak dia mewah, bilik, aircon apa semua. Tak, rumah dia juga. Saya paling tak boleh lupa lah arwah nenek saya. Dia panggil Wan Negeri Sembilan kan. Bila setiap kali nak balik Seremban, bila saya balik kampung, dia nak hantar saya balik Seremban naik bas Kuala Pilah. Konduktor bas sudah tahu dah Wan sana berhenti mana. Ya, dulu kan punya kenal lah makcik-makcik yang naik semua kan pakai tiket sap entah dulu kan. Sekarang ya main bayar apa malih kan. Langsung tak ada kerja konduktor tu. Tiket 70 sen, 40 sen, 30 sen, 20 sen bersusun kan. Lepas tu kena pandai lah bajet tekan loceng. Budak sekarang mana pandai tekan loceng. Itu dulu dalam berapa minit, kalau lambat tekan terlajak jauh. Tu yang ada makcik itu dulu sampai dekat turun selipar dah tak ada. Mana selipar makcik? Tadi sini ni makcik letak sebelum dia naik tangga dia buka selipar dulu. Memang nak tak jumpa selipar ni lagi dah. Dia dah biasa naik tangga buka selipar. Kan? Lepas tu bila kita naik tengok-tengok kan, mak bila nak keluar nak balik ke Seremban, nak kebalik tinggalkan rumah nenek saya tu, ya Allah paling azab menunggu dia. Ya Allah. Tingkap berapa banyak nak tutup. Rumah kampung kita kena tolong tu. Tolong tutup, kau dah cek belum? Dia pergi pula cek tu, ketat-ketat setiap pintu tingkap tu. Kan tingkap semua, pintu semua macam ni. Tingkap tu macam pintu. Tarik engsel keletap, engsel bawah keletap, pencangkuk dia tu cabut dulu. Allahu Akbar. Dah keluar tu, tutup pula pintu. Dah tutup pintu, ada pula pengadang kan tu. Dah pengadang tu baru grill. La ilaha illallah. Dah kunci tu, dia buka balik. Kenapa Wan? Garam lupa tutup. La ilah buka balik. La ilaha illallah. Bayangkan tu. Tu bayang tu lah kan. Tapi teringatlah keadaan kan. Orang dulu. Tapi dia suka duduk rumah walaupun seorang. Ya. Kau pergi beli bawang kata. Beli bawang untuk Wan. Kita pun pergi. Berapa Wan nak Wan? 2 biji. 2 biji beli bawang. Orang tua-tua dulu macam tu. Mak kita meniaga boleh setengah kilo, sekilo boleh. Kan? Dia macam tu. Tapi bahagia. Dia tak ada. Dia kalau nak tengok aku kau datang lah mak. Senang kita tengok-tengok. Kau nak tengok aku kau balik lah rumah. Balik kampung. Macam tu kan. Oh dulu. Dia rasa cukup. Walaupun rumah ada. Tidur yang best tu kelambu. Berpintu. Tidur dengan arwah nenek saya cukup best betul ingat dalam kelambu tu. Mana ada selesa dia tak payah nak cakap lah. Siap ada pintu kelambu tu. Pengantin pun tak tidur dalam kelambu sana. Kan dulu-dulu kelambu. Tak ada lah nyamuk-nyamuk ni kan. Allahu Akbar. Lepas tu budak-budak sekarang mana tahu pasal ubat nyamuk. Dulu kita tahu dah jenis-jenis nyamuk tu kan. Yang mahal sikit Fumakila tu mahal. Yang gemar patah Rixac tu gemar patah. Lepas tu kalau buka tu kena perlahan tu. Lepas tu pergi cuci tangan siap-siap. Macam tu lah. Kalau ingatkan lah dulu-dulu lah kan. Bahagia. Apa pun tak ada. Hari ni rumah besar kita. Tu sudah kata pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Belajar semakin mudah. Tengok YouTube, tengok TikTok, tengok Facebook. Belajar semakin mudah. Guru semakin tidak dihargai. Tu banyak lagi lah.
Kan? Jadi jagalah. Sungguh jadi kalau kita mengejar dunia ni, kita sedang menanam pohon penyesalan. Hati-hati. Ya. Jadi itu sebabnya orang yang tak beria sangat tu dia tak risau. Kan? Kau berniaga ni banyak kau dapat? Alhamdulillah, kalau ada, tak ada, faham. Sekarang orang mungkin belum gaji lagi. Itu aja dia kata. Kan? Kadang orang berniaga dia nak berniaga, tapi berniaga nak kaya, mana boleh macam tu. Berniaga ni fikir nak bagi perkhidmatan pada orang, nak bagi orang rasa masakan kita sedap. Kan? Rezeki ada hari untung, ada hari rugi. Itu biasa. Orang yang biasa berniaga dia tahu hakikat tu. Orang yang tak biasa berniaga kira nak kaya je, memang tak dapat lah. Sabar. Bukan semua orang berniaga boleh kaya. Kalau ikut kaya, orang berniaga santan kelapa pun boleh kaya. Niaga santan je. Rupa dia supply satu gajah tu, dia supply santan. Semua restoran Melayu, Cina, India semua beli dengan dia. Contoh sebab kualiti dia. Tapi orang tu dengar, aku pun nak buat jugalah. Dia buat juga, tapi masalah dia kelapa dia nak cari mana? Kelapa pembekal dia, kalau orang ni dia dah lama berniaga, dia dapat murah. Dia tak dapat harga macam tu. Kelapa dah mahal sekarang, dia kata. Nampak? Macam lah. Saya baru tahu rupanya cabaran malam tadi, telur dada pun payah nak dapat. Rupanya telur payah nak dapat sekarang. Kan? Tapi kat Seremban saya tengok okey je. Tak tahu kat Perak pahal lah tak. Orang menyurut telur pula dah sekarang ni. Telur mogok ke? Ayam nak mogok telur. Saya pergi dekat pusat dulu saya masa saya jadi pengarah undang, dulu saya ziarah, saya melawat apa ni perusahaan telur ayam. Satu kalau kita lalu kat highway Lekas tu, kalau siapa lalu highway Lekas dekat Pajam Nilai tu, kita akan nampak tu berapa rumah besar 3-4 tu rumah ayam tu. Ayam tu ada aircon tu, kena aircon 24 jam aircon. Jadi dia kerja dia kena mood, dia kena elok. Dia bertelur. Dia bergolek telur tu tetap keluar kat mesin. Kalau mati je aircon, terpadam aircon 10 minit, beribu ayam mati. Ayam dah biasa aircon, tak ada aircon mati. Macam kita lah, dah biasa aircon. Tengok masjid aircon, dalam kereta aircon, kat rumah kan aircon. Tu yang tak bertelur lepas tu. Kan? Jadi ayam tu pun bayangan. Tapi memang kalau ikut kan, tengok tempat lah. Saya pun tak faham macam mana lah, takkan ayam tu mogok pula. Kan? Orang sekarang ni, dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, mungkin nak cakap apa lah. Dokek-dokek nak pilihan raya ni mulalah orang nyuruk barang. Dia tu mulalah cakap barang sekarang mahal lah, itulah sama mana. Peniaga ni punya kerja. Susah kan? Doa lah kan? Janganlah kita ni ada orang tu, sebabnya orang Islam kena menjadi pembekal juga. Orang Islam kena bekerja jadi pembekal. Jadi benda tu sebenarnya membuat tu, saya kata tadi, bukan keuntungan, tapi dia juga jadi orang yang membantu masyarakat. Kalau tidak, dulu nak cari bekal mesti pergi kedai ni. Kadang ada kedai Melayu, dia lagi mahal pula. Susah pula cari kat kedai Cina kan, tak nak tolong Melayu. Dah dia letak ago pun menyembelih, lagi tahu dah yang mana sembelih kan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian, lalu menjadikan malaikat hanya diberi akal tanpa diberi syahwat. Malaikat beri akal, tak ada syahwat. Lalu dia menjadikan haiwan yang dibekalkan syahwat tanpa diberi akal. Haiwan pula ada syahwat tapi tak ada akal. Kan? Dan jika syahwat menjadikan manusia, dan Allah menjadikan manusia dengan diberi akal dan syahwat, dua-dua sekali. Jika syahwat seseorang mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik daripada malaikat. Baik ya? Kita ada dua-dua. Malaikat diberikan akal tapi tidak diberikan syahwat. Haiwan diberikan syahwat, tidak diberikan akal. Tu yang kisah, ingat tak kisah yang harimau berlawan dengan kaldai? Pernah dengar tak cerita tu? Saya ni banyak cerita. Kaldai dia bergaduh dengan harimau. Dia cakap dengan harimau, "Harimau, kau nampak tak rumput ni? Nampak? Rumput ni warna biru kan? Apa pula? Hijau," kata harimau.
Biru tu dah, hijau, biru hijau, biru hijau, bergaduhlah rimau dengan keldai. Kau ni buta kat lah keldai. Ini hijau, tak biru, aku tak puas hati. Maka dia bawalah kepada muka pengadilan, jumpalah dengan raja di rimba. Jumpalah dengan sultan di hutan tu, namanya Singa. Wahai Singa, kata keldai, aku tak puas hati dengan rimau. Apa hal kau ni keldai, pagi ngacau aku ni? Singa tanya. Betul tak rumput ni biru? Betul lah tu, kata Singa. Betul lah tu biru. Kan aku dah cakap, ni rimau ni, dia mati-mati cakap dengan aku hijau. Jadi aku cadangan kat kau, wahai Singa, jatuhkan hukuman dekat rimau ni. Maka dengan ini saya menjatuhkan hukuman kepada harimau supaya jangan bercakap dengan mana-mana binatang selama 3 hari berturut-turut. Senyap. Jadi berlalulah keldai, punya gembira lah keldai malam tu baik kenduri dengan keldai-keldai yang lain, sebab dia telah berjaya mengalahkan harimau dengan penuh bergaya. Maka harimau dalam penyata pembelaannya membuat rayuan kepada Hakim Singa. Wahai Singa, apa hal pula rumput tu biru, bukan ke hijau? Singa cakap, aku tahu rumput tu hijau. Habis tu kenapa yang kau pergi cakap dengan keldai tu biru? Kau rimau, yang aku marah tu kau tu tagap, bolang kau cantik, kau garang, kau akal kau elok. Yang kau pilayan bangang keldai tu baik apa? Keldai tu kalau kau lawan sampai besok pun kau takkan menang. Dah dia kata biru pi lantak lah, dia cakap biru, yang kau pi lawan hijau. Dia memang otak dia tak boleh terima, akal dia tak ada. Jadi kalau kau lawan dengan dia, sambunglah bangang kau dengan dia. Macam itulah Singa cakap, macam itulah yang berlaku. Jadi bila kita melayan binatang yang tak cukup akal ni, macam itulah kan, macam kambing kan. Kambing tang kita tak halau dia pergi, tang kita tarik dia tak nak ikut kan. Dah pernah lah bawa kambing tu tarik tak mau, contoh korek kan. Tapi nak macam mana, saya ingat arwah ayah, binatang betul kambing. Abah memang betul binatang bah kan, bah juga ya. Jadi mana kata kalau kita menggunakan akal dengan baik kan, maka sudah tentulah kita lebih baik daripada malaikat kan. Akal dan nafsu kita. Tapi kalau kita gagal mengawal nafsu, tentulah binatang itu lebih baik pada kita. Memang tu yang berlaku. Pernah saya cerita dulu di hospital, satu hospital tu mengeluarkan laporan seorang ibu dan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayang tu, apa pun teruk nafsu tu, punca mabuk, bawa anak pergi kelab dapdut, bawa lelaki tu pula balik. Lelaki tu merasa kedua-dua sekali. Dan maha kuasa Allah tunjuk dua-dua mengandung, tapi Allah tunjuk yang paling clear, dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama. Budak tu nak panggil apa lah baby satu lagi tu. Kau ni adik-beradik aku ke bapak saudara aku? Nampak tak? Punca dek nafsu. Binatang pun tahu ni anak dia kau, ni bini dia tahu. Bayangkan. Lelaki sibuk gamar dengan lelaki, binatang pun tahu kan. Tu yang cakap lagi teruk pada binatang tadi. Ayam jantan pun tak nak dengan ayam jantan, mesti bergaduh. Tak pernah lagi dia feeling dengan jantan. Jomlah kita cuba kacukkan ayam betina dengan ayam betina. Tak mau dia mesti jantan dengan jantan dengan betina. Ini macam mana? Tiba-tiba orang pula nak macam tu. Ini fitrah semula jadi, perasaan ai pelah otak ni. Orang nak cakap tu kan. Yang paling kita kesalkan tu, ada pula wartawan buatlah liputan kisah kehidupan seharian dia, bergelar seorang isteri walaupun hidup itu maknya la ilaha illallah, parah tu. Macam mana pun saya tak faham, polik tu kan. Itulah dia kan. Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan, pada satu ketika aku ke Gunung Lukam, ingin sekali aku mengambil sebiji buah delima, kemudian ku ambil satu dan ku pecahkan. Namun apabila ku makan sedikit rasanya masam.
maka aku tinggalkan saja delima itu. Dia nak sangat, dia makan, dia pecahkan, dia makan, masam, dia tinggalkan. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Lalu aku menegurnya, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Ku tanya dia, bagaimana engkau mengenalku? Dia menjawab, barang siapa telah ma'rifat pada Allah, tidak ada satu yang samar baginya. Lalu aku mengatakan, kulihat engkau istimewa di sisi Allah, mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Dia dah kena kumun lalat, dia biar ya. Dia tak adalah menghalau ke apa, biar kan. Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah, lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibat seorang menderita di akhirat, sedangkan gigitan lalat hanya terasa pedih di dunia saja. Gigitan lalat yang pada nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Dan aku pun berlalu dari situ. Dia kata macam kita lah. Maksud ini contoh kita ambil, kita nak pap, kita pecah-pecahkan, sekali tak makan pun, tak sedap pun. Pergi hotel je tengok, makan buffet, ambil, zap, sudah tak makan, makan sikitnya. Tu sebab masa pergi kenduri kahwin tu, kita tengok perangai orang dia ambil buffet tu, yang elok bila ada orang jaga tu, jaga, dia ambil seketul. Kalau dia takut lah tu kita ambil lebih, elok lah orang jaga tak bagi ambil lebih, ambil yang betul-betul kita nak je. Nabi pun ambil, Nabi ambil sikit, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, ambil sikit. Kalau sedap nak lagi, pergi ambil lagi. Tak ada siapa tubuh, tak boleh dah makan sekali cukup, tak ada orang marah dah. Tapi ambil sikit, kalau sedap ambil lagi. Ambil banyak, sudah tak sedap lah lauk dia, benda entah, sudahnya tak makan, buang, membazir. Sedangkan ada orang tokak itu memang jenis menolak batu dengan kayu, dia olah tak cukup kan. Kenapa tak cukup? Sebab ada orang tadi membazir. Lepas itu kenduri mulalah macam-macam lah cerita. Kebetulan pula kenduri itu lauk tak cukup, dah keluarlah cerita lain. Itulah, ajak ramai, masak sikit, kau dakut rumah ni kah kono, keluar pula cerita lain. Itu biasalah tu. Tapi memang sekarang itulah masalah bila orang buat catering berbanding dulu. Dulu boleh-lebih lauk, boleh bungkus bawa balik kan, ada berkat lagi bagi orang bawa balik. Sekarang sakit perut tuan rumah tu tengah hari tengok nasi dia kita, orang ramai ni dah standby. Tapi dulu tukang masak standby, kalau tiba-tiba ramai lagi pap dah masak nasi lagi kan. Lauk apa yang ada siapkanlah, goreng ayam lagi, goreng standby. Catering anak cakap saya ajak 300 orang je mak, mak pula ajak 500 ni, jadi bajet dia 1000, apa yang datang 3000. Mana yang setiap seorang tu pula menyampai. Satu keluarga tu 5 kereta datang, macam mana nak cukup? Itulah kan. Macam mana? Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba, sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Nampak? Syahwat membuatkan raja menjadi hamba. Teruk perangai dia, duit dah banyak tapi nafsu. Ingat tak yang apa, cerita lama dulu tak, yang Nordin Ahmad mengamuk nak bunuh raja tu, yang dia marah Dang Anum makan apa, makan nangkau ke apa, disuruh bolahnya perut kawan tu, keluarkan balik nangkau tu. Punya gila kan. Kalau kita fikir jawatan kau tinggi, duit kau banyak, bapak segala nangkau kau boleh dapat, kenapa kau marah sangat nangkau yang sebiji tu? Tu jadi tadi, tu maksud dia. Kau walaupun kau dengan segala kekayaan, raja boleh jadi hamba, dia katakan. Yang hamba ni pula, budak ni kalau dengan sabar boleh menjadi raja, dia pula boleh menguasai kan. Tu cerita dia. Tidakkah kau dengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabarannya, dan Zulaikha menjadi hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf. Jadi nampak tahu perangai dia kan. Diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian beraspal, kain yang murah tu kan. Kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka, maka takutlah engkau wahai anakku terhadap tipuan nafsumu. Sungguh aku diuji 4 perkara, selalu menyeretku dalam binasa: iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya? Kulihat syahwat merayu anganku,
di kegelapan syahwat dan keinginanku. Maknanya ada ni, semua ada ni kan, iblis, dunia, nafsu, syahwat, semua kacau kita ni kan. Dunia, wah kita tahu dunia nak juga baik tangan tu, nak juga baik tangan tu. Contoh hari tu saya pergi Jakarta kan, pergi Jakarta, bawa pula pergi ke Bandung. Belum sampai Bandung, WhatsApp dah sampai, nak bagnya. Dia tahu Kak Sanun bukan original pun, nak juga. Nampak tak? Beli tak apa, tapi dia nampak macam original. Sebab dunia je. Pakai baru udah 5-6 bulan dah koyak terkeluar jahit benang dia tu. Itulah tak original. Lepas tu buang, tak pakai sebab dia benang salai tadi. Buat contoh lah macam tu lah kan. Kerja dunia. Macam saya kalau siapa yang asal Negeri Sembilan sini, ada tak orang yang asal Negeri Sembilan? Dulu arwah abah saya suka beli satu kedai tu, nama dia Tan Brothers kat Somban. Tan Brothers ni kedai barang murah. Setiap kali raya situlah beli. Janji nampak lawa. Memang tahun depan dah tak boleh pakai baju tu, sekali pakai kan. Baju tu dia sama ada pendek, senteng, ataupun dia punya benang dia tercari. Itu biasa. Dulu mana ada washing machine ni. Tokono pula yang dawai yang bersabut tu memang terkoyak lah baju tu kan. Ya Allah, tahu betul Samsul debat di kampung betul kan, cerita semua tajuk susah-susah ya kan. Tapi itu memori tu kan. Basuh sendiri kasut sendiri hari Jumaat dan mula basuh kan. Tapi sampai ke sudah saya suka beli kat situ. Betul lah orang tua-tua dulu cakap, Allah membeli, menang memakai. Kita suka pakai baju tu walaupun murah. Menang membeli, Allah memakai. Dia beli sebanyak-banyak baju sudah tak berpakai. Pernah pergi kan rumah, kadang rumah saudara mara kita yang kaya-kaya, dia tak pakai, sudah hanya bagi kita, ambil lah beg ni, tak pakai pun. Bak tu, ambil lah baju ni, tak pakai pun. Jangan main-main. Baju kita yang kita beli banyak-banyak, kalau kita tak sedekah kat orang, besok baju tu tuntut hak dia. Kau baju kau banyak-banyak, apa kau tak sedekah kat orang, orang banyak tak ada baju. Kau tak pakai pun, kau baju tu kau simpan untuk apa? Kau bantai gantung. Pampah lagi, besar lagi kabinet almari tu. 2 bilik. Orang kaya tu sampai ada 1 bilik baju je, sosek dalam bilik baju tu. Gila betul kan. Tengok rumah orang kaya tu, bilik wardrobe dia kata. Nak cari baju ada bilik, punya parah. Kita dulu almari zip tu sampai sendeng. Itu pun budak sekarang. Bukan sekarang ni dah ada macam yang IKEA tu dah ada design ni cantik. Dulu kan yang ada gambar bunga-bunga, gambar buluh. Gambar buluh tu zap dah. Gantung dah sengitnya. Jadi tolak ke tepi, sandar kat dinding tu biar dia jangan roboh kan. Dulu macam tu. Kojak-kojak bab jatuh, kojak bab jatuh, baju bawah. Ya Allah, susah betul hidup. Kalau ada almari yang ada laci bawah tu kayu dah tu, almari ada cermin tu. Dulu mana ada. Lepas tu cermin orang yang sumbing tu ambil selotip loket kat dinding tu lah cermin gitu. Dulu Allah, kampung betul lah Samsul Lebat ni kata. Sah betul lah. Tapi itulah dia kan. Mengajar ni iblis dunia, nak dunia untuk kita kerja walaupun tahu sementara, kerja juga ya. Tak lama lagi nak raya, pilihan raya nama dah nak mampu dah tu. Saya boleh lagi ni, la ilaha illallah apa bondo kan. Satu Malaysia macam tu nampak perangai. Dah tua-tua nak mati dah, bagilah orang muda pula, budak-budak pula, bagi orang yang beliau pula naik. Cukup-cukup lah tu. Dia kata orang suka kat saya lagi. Siapa yang nak cakap depan kau dia tak suka kat kau? Allahu Akbar. Kadang kesian kita ni bukannya makin jauh, kita makin lama makin dekat dengan mati ni kan. Tapi kita lupa. Sebab apa? Dunia ni akan memperdayakan kita. Dah sakit dah, cakap pun dah tak keluar lantah lagi dah, batuk lagi banyak ada bercakap. Macam mana tu? Macam mana? Duduk saja pun batuk. Macam mana? Berpapah dah. Allahu Akbar. Berpimpin jalan dah, takkan tak faham-faham lagi. Sudah-sudahlah. Iya. Saya suka tengok apa tu, Pak Lah, Tun Abdul Ahmad Badawi kan.
Dia dah tua, dia dah tak sihat, dia pun dah tak ingat, tapi nampak muka dia senyum, ya tenang, ya nampak kan. Berehat betul dia. Kan? Iya. Parah tuan itulah dia. Itulah buruknya orang kalau kau jangan nafsu ni. Dia mengajar dunia, buruk tu. Buruk banget. Kan? Kau jangan kereta besar. Beli kereta besar. Naik motor besar dah turun ni, beli motor besar. Baru start motor, sakit dah doh. Mati lah. Mati. Motor tak sampai bawa dah. Ana cakap apa? Kan? Dah lah azab naik motor tu, handle lah macam ni. Daripada Bukit Merah sampai Seremban. La ilaha illallah, teramak tu. Daripada Seremban sampai Bukit Merah berhenti je Bukit Merah. Dah macam ni turun mana motor tu. Sama lah dengan orang hutan tu. Orang hutan ke Bukit Merah tu. Aduh, tak ada, bukan menghina grup motor tu, tapi kadang banyak pun. Tapi yang ikut Ustaz Hanafi tu bagus. Dia grup ride tu pergi singgah masjid-masjid, singgah kat tempat orang susah, bagi bantuan. Bagus macam tu grup tu. Adalah tujuan dia kan. Bagus. Kan? Hatim Al-Ahsam berkata, nafsu tempat peristirahatanku, ilmu adalah pedangku dan dosa adalah kegagalanku, sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Nampak? Nafsu tempat peristirahatanku. Dia tempat dia nak rehat. Kononnya nafsu ni dia nak relax, dia layanlah nafsu dia. Kan? Tapi dikhianati. Kan? Sebahagian ahli marifat berkata jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, mereka berjihad di jalan Allah, surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Kedua, berjuang menghadapi orang-orang yang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil, seperti disebutkan dalam firman Allah, dan berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terlebih baik, surah An-Nahl ayat 125. Dan yang ketiga, berjihad melawan nafsu yang sentiasa menyeret pada kejahatan, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, saya akan menunjukkan mereka ke jalan kami, surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Dan Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama adalah memerangi nafsu. Bila kita tengok Nabi sebut akan tiba masanya nanti umat-umat Islam di seluruh dunia akan didatangi, dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nabi pernah cerita kan, kita pernah dengar cerita ni. Kemudian kenapa? Sahabat tanya, adakah umat Islam tak ramai? Bahkan umat Islam ramai sekali bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Buih senang pecah, senang meletup, kan? Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tak ada takut dekat orang Islam ni dah. Tak ada takut. Dia ramai tapi berpecah belah. Yang tak takut dah. Kenapa? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit dia. Cinta dunia, takut mati. Yalah, cinta dunia. Duit kumpul banyak-banyak. Bila duit dah banyak, takut nak mati. Kan mati tak sempat belanja. Kan? Dah tahu tak sebab belanja, buat apa cari banyak-banyak? Tak cari juga. Contohlah kan. Jadi macam mana caranya nak melawan ni? Ada 2 cara. Pertama, jihad. Yang kedua, dia masalah nafsu ni. Pertama, dia tak yakin. Yang kedua, masalah dia nafsu. Yang wahan ni, cinta dunia dan takut mati ni, 2 penyakitnya adalah pertama nafsu, dan yang keduanya tak yakin. Nafsu apa? Nafsu dia nak itu, nak ini, kan? Manakala yang tak yakin ni maksud apa? Dia tak yakin ada hari akhirat ni. Dia tahu, dengar, tapi dia tak yakin. Dia macam, ya ke? Betul ke macam tu? Betul ke neraka macam ni? Betul ke? Dia tak yakin. Betul ke dunia kita lepas ni macam ni? Betul ke dalam kubur nanti macam tu? Mungkin tak yakin. Maka cara nak mengatasinya, pertama jihad. Nafsu kena lawat. Kena tengah pakai baju. Pergi mana tu bang Haji? Nak pergi surau lah, nak pergi masjid. Kata malam ni janji nak pergi makan sama-sama. Nampak? Ilah, besok lagi masjid, tak jadi pergi. Nafsu habis. Anak kata, abah kata nak pergi pasar malam malam ni. Dia tak, iyalah pergi pasar malam. Tak apalah, besok je lah pergi masjid. Jom pergi pasar malam. Tak pergi di masjid sebab nak pergi pasar malam. Nafsu anak-anak tadi kacau. Nampak? Keinginan dia.
Tapi kena jihad. Jihad macam mana? Pergi mana Abang Haji? Nak pergi masjid. Abang kata nak makan sama malam ni. Alah, kejap pergi masjid. Kalau abang nampak kalau imam sabar tu sekarang, biar abang jadi imam. Cepat sikit habis. Contoh, imam sabar kalau jadi imam lambat habis. Imam sabar namanya. Allahu Akbar. Tu sabar nama dia. Senyap lama. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk pula. Contoh lah kan. Saya pernah jumpa, saya bila ceramah ni, Allah tunjuk kat saya dapat imam tu. Bila dapat imam, ini sama macam ceramah aku ni. Ya, banyak kali saya dapat. Kan, jadi dia nampak imam tu, tak apa mam, bagi saya jadi imam malam ni. Silakan. Imam tu kadang dia pun tak nak jadi imam, dia dah tak larat. Kalau ada orang nak tu, pergilah ke depan. Sanggup dia. Dekat kampung-kampung tadi, ramai yang tua-tua je lah. Sebab ramai orang sekarang gemar duduk pekan. Duduk bandar-bandar, semua dah ada. Masjid dekat, hospital dekat, pasar semua, kemudahan semua dekat. Banyak kampung-kampung dah tak ada orang. Imam pun malam tak pergi masjid lah. Dia tak apa nampak jalan lah. Naik motor pun tak nampak. Dia tak pergi masjid malam. Ada. Raya tiba-tiba ramai. Itu yang huru-hara tu. Yang khutbahnya dulu, dia siap nak baca khutbah dulu. Yang baru nak semayang, dah terbalik, dia ingat semayang Jumaat. Sebab tak biasa. Dah tahu lah, dah lama tak ramai kan. Macam tu. Ya. Jadi itu pertama, jihad, kena kuat semangat. Abah kata nak pergi pasar malam ni. Oh ya ke? Tak apa, pasal malam tu dia takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Oh, mak ayah pula cakap. Sekejap abah pergi semayang tu. Kejap lagi abah balik, kena pergi pasal malam. Kena kuat lah. Jihad tu maksud dia. Tu kalau tak yakin, jawapannya ilmu. Pergi kuliah-kuliah. Datang. Tu sebab saya selalu pesan pada orang lelaki. Orang lelaki, kena ingat, bila kita wajib bagi nafkah zahir dan batin kepada pasangan kita, nafkah zahir, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi bila sebut makanan batin, tidak hanya di atas katil saja, tapi termasuk juga belayan kasih sayang, dan juga termasuk juga memberi ilmu agama, itu juga nafkah batin. Dan kalau tak mampu rasa-rasa nak mengajar isteri mengajar agama, maka janganlah dihalang isteri untuk pergi belajar agama. Macam tu. Galakkan. Kau nak pergi kuliah duha, elok tu, bagus. Salin nota kuat-kuat. Salin elok-elok, nanti balik tolong explain kat abang. Pula bini pula kena explain kat lelaki dia. Tak apalah, tadi dia belajar pasalnya abahan, beritahu, belajar agama kan. Sesungguhnya para sahabat ketika pulang dari berperang menghadapi kaum kufar, mereka berkata, kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Ini kerana mereka telah mendengar bahawa jihad melawan hawa nafsu dan syaitan itu lebih besar, lantaran jihad tersebut bersifat terus menerus, sedangkan menghadapi kaum kufar hanyalah sekejap dan jelas kelihatan. Sedangkan menghadapi nafsu syaitan tidak kelihatan. Padahal menghadapi musuh yang jelas kelihatan lebih mudah daripada musuh yang tidak kelihatan. Ditambah lagi syaitan mempunyai pembantu di pihak kita, iaitu hawa nafsu. Ada pula pembantu dalam badan kita, built in. Jika engkau berjaya membunuh orang kafir, kamu akan mendapat harta rampasan. Namun jika engkau mau terbunuh, engkau akan mendapatkan syurga. Padahal jelas engkau tidak akan dapat membunuh syaitan. Tapi jika engkau dikalahkan oleh syaitan, tentu akan dapat seksa daripada Allah. Itu dia. Kan? Sebagaimana dikatakan, barang siapa kehilangan kuda waktu ia berperang, sekurang-kurangnya kuda jatuh ke tangan kufar. Tapi barang siapa kehilangan iman, tentunya dia mendapat kemarahan Allah. Dan barang siapa tertangkap oleh pihak kufar, tidak akan di tangannya diikatkan ke leher, kakinya tidak akan dapat diikat, perutnya tidak dibiarkan lapar dan tidak dibogelkan. Tapi siapa yang jatuh ke dalam kemarahan Allah, mukanya akan menjadi hitam, tangannya diikatkan ke leher dengan rantai, kakinya diikat dengan tali api, bahkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah api. Bayangkan. Itulah maknanya balasan yang Allah janji kepada kita. Itu sebab kita tengok kadang-kadang waktu maghrib, cabaran yang paling besar hari ini. Dulu TV 1, TV 2. Daripada nombor 1 sampai nombor 9 tekan. Memang TV 1, TV 2. Tak ada TV lain. Saya ingat lagi. Tak ada remote. Anak jadi remote. Tekan 1, 1. Tekan 2, 2. Tekan 3, 1 balik. Tekan 4, 2. Ada macam tu. Kadang 4 sampai 1 sampai 8 semua 1. Kan? Nombor 7 tu baru TV 2. Dia ikut suka dia. Pusing-pusing ada dah lain pula channel tu.
Salasiah Zakaria baca berita, sengit-sengit macam ni sebab gambar tak clear. Dulu, sekarang TV beribu-ribu channel. Dengan internet TV, dengan YouTube. Hari-hari tengok ceramah. Contohnya lah, hari ni cabaran dia berbeza. Ya. Sekarang waktu maghrib, heran betul. Dulu drama bersambung, drama Cina pukul 6. Chow Yun Fat deban. Lo hong pan teng 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 lo hong lao. Kan lagu tu lah. Saya ingat masa kecil tu. Kan cerita Deban, Alex Man, macam mana drama bersambung cerita Cina beratus-ratus episod dah. Kan dah mati hidup balik, dah hidup mati balik, macam tu lah. Tak habis-habis, menangis-nangis tengok drama Cina. Masa tu Cina, drama Cina pukul 6 sampai pukul 7. Sebab apa bukan pukul 7? Sebab dia tak nak kacau. Waktu maghrib tak ada orang tengok TV, semua tutup TV maghrib. Hari ni drama Melayu pula pukul 7. Heran betul. Baru nak tengok TV, azan akan maghrib awal sekarang. Maghrib pukul 7, 2 minit, 7, 5 minit dah maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, nak pergi masjid. Kelang kabut siap pergi masjid. Maka berbisiklah tadi. Nafsu dengan iblis, combine dia bisik. Alah, yang penting kau pergi. Tak payahlah kejar-kejar sangat. Relax. Wah, yelah, tak yelah. Yang penting kau pergi. Slow, relax dia. Dia pun start potong. Dia jalan. Dengar orang tu baca dah, baca ayat dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dengar kat speaker. Alamak, dah masuk rakaat berapa dah ni? Aduh, dah pecut. Bisik lagi tengah. Alah, yang penting kau pergi. Lambat pun tak apa. Orang tu langsung tak pergi. Tengok. Dia bisik lagi. Slow balik dia bawa. Lek balik. Sampai di masjid, orang dah bagi salam. Kemudian, alamak, orang dah bagi salam. Bisikkan tadi, tak apa, yang penting kau datang. Kau salam je macam biasa. Dia bukan tahu pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Contoh, nampak tak? Itulah bahaya bisikan tu. Nampak tak kan? Itu sebabnya. Kena kuat. Ya? Jadi, kadang-kadang dah terlampau biasa buat salah. Benda salah tu rasa betul. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tak biasa pergi kuliah duha. Bila pergi tu rasa macam orang perhatikan dia je. Wah, pahala engkau datang ni. Bisikan tu. Kan? Sebenarnya tak ada benda pun tu, semua setan je. Peduli kan datang. Lek dengan kuliah. Okey je. Kan? Jangan malu-malu. Nak buku, cakap aje. Nanti saya bawa. Ya. Malulah nak cakap. Nampak sangat aku tak ada buku tu. Kan? Contoh, tak ada lah. Biasalah tu. Kan? Samsul Debat untuk makluman. Sebulan sekali datang sini insyaAllah. Sampai kan ada lah orang Batu Gajah tu cakap dengan lain. Kita tak heran lah, Samsul Debat sebulan sekali kita jumpa kita orang. Oh macam tu lah. Dia punya belagak lah datang kan kat Batu Gajah ni kan. Kan? Oh iya ke? Kata. Tengok dekat-dekat lagi. Depan muka betul dia kata. Macam tu tak ada heran kan. Korang tengok TikTok aku jumpa terus. Iya. Gambar. Iyalah. Rezeki lah tu ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan kita jaga ya, puan-puan sekalian kita jaga ya, tu memerangi nafsu dan syaitan ni perjuangan jihad yang paling berat adalah memerangi nafsu dan syaitan. Memerangi musuh yang nyata kita nampak, ni musuh ni tak nampak dan berterusan pula kita memeranginya. Ya. Jadi rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah nanti akan datang kita akan sambung bab 6, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, bab 6.